Jangan balik dulu ke sini. Istri jam 12. Pendengar Ria 897 FM, berjumpa kita dalam rancangan Misteri Jam 12. Kisah yang akan saya ketengahkan pada tengah malam ini, pengalaman datang daripada seorang pengirim bernama Samia. Kejadian ini berlaku pada tahun 2009, kata Samia. Waktu itu saya dengan suami baru balik dari makan malam. By the way, saya ni adalah orang Johor, Casey. Kami makan malam dekat sebuah kawasan seafood. Mungkin Casey pernah ke sana, di Senibong. Pendengar Misteri Jam 12, ketika nak memandu pulang daripada makan seafood dekat Senibong Seafood, waktu itu kalau saya ingat sudah 1:00 pagi. Suami saya mengantuk dan saya kata pada suami, "Bang, biarlah saya yang memandu. Abang tidur rehat." Sebabnya suami saya ni bekerja dari pagi sampai ke petang. Kemudian terus jemput saya dari rumah dan bawa saya keluar pergi makan, pergi shopping dan kemudian nak balik ke rumah. Jadi pendengar Ria 897 FM, suami saya pun walaupun rasa berat hati nak berikan saya memandu, oleh kerana dah pukul 1 pagi, tak banyak kenderaan, dia pun kata, "Bolehlah. Baik-baik jangan bawa laju-laju ya." Tahulah bang, pukul 1 dah. Mana banyak kereta. Saya ni gini, Casey. Kalau memandu waktu-waktu sibuk jangan harap. Saya takkan. Jadi saya mengambil tempat suami. Suami duduk tempat penumpang, saya duduk tempat pemandu. Daripada kapak tempat letak kereta di Senibong, nak keluar ke jalan raya utama dekat kawasan Senibong, sebenarnya ada 2 jalan untuk kita gunakan. Satu, laluan menuju ke arah kedai kopi. Kemudian jalan melepasi rumah-rumah banglo, rumah-rumah teres dekat kawasan tu lah. Satu lagi jalan melalui jalan dalam, Casey. Dekat jalan dalam ni kiri kanan semak samun. Kemudian akan keluar. Bila keluar dekat laluan kecil tu, ada sebuah kondominium, katanya Samia. Saya menggunakan laluan yang semak samun tu, Casey. Yang mana, kata di sini, yang mana saya tak tahu kenapa saya gunakan laluan itu. Tapi laluan tu memang menyeramkan. Pendengar Ria 897 FM, kata Samia, ketika suami saya sedang tidur, saya memandu perlahan-lahan. Tempat tu pun jalan kecil, kiri kanan semak samun, takut terbabas, Casey. Perlahan saya pandu. Tiba-tiba saya ternampak ada seseorang sedang berjalan kaki nak keluar daripada kawasan yang gelap tu. Sebagai orang yang baik hati, pastinya kita tanyalah, nak tumpang? Saya boleh tumpangkan.
Saya pun mandu sampai dekat depan. Saya nampak ada perempuan ni tengah jalan. Saya ten 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 ten. Perempuan ni toleh. Saya turunkan tingkap. Ni nak pergi mana ni? Saya tanya perempuan ni. Ingat kawasan tu gelap, sunyi dan itu terjadi pada waktu 1 lebih pagi. Ten 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 ten. Saudari nak pergi mana ni? Gelap-gelap macam ni. Nak keluar saya hantarkan. Nak pergi jalan depan tu Ya kak, saya nak tumpang boleh? Boleh lah. Masuk duduk belakang. Dia pun buka pintu Casey, duduk belakang. Dia tutup pintu. Dalam perjalanan, saya tanya nak pergi mana, dari mana. Katanya dia kerja dekat dalam. Saya pun cakap, dekat dalam ni? Awak kerja dekat kedai seafood ke? Tak kak. Saya kerja dekat dalam ada satu rumah ni. Kerja apa tu dik? Saya ambil upah kak, kemas-kemas rumah, bersihkan rumah. Kemudian budak ni pun diam. Jadi nak balik sekarang tinggal mana dik? Kalau dalam perjalanan boleh kakak hantar. Tak apalah kak, dekat luar dah cukup. Dekat luar tu nanti saya tunggu kawan saya datang ambil saya. Yelah. Saya memandu, tiba-tiba budak ni macam cakap dengan seseorang. Diam. Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Dia seolah-olah macam tengah cakap. Sedang bercakap dengan seseorang. Dia kata diam. Dia suruh diam beberapa kali. Saya tengok dekat cermin, dekat belakang budak ni seorang je yang duduk. Saya diamlah. Saya pandu lagi. Janganlah. Dia pun curi-curi pandang tengok saya daripada cermin kereta yang ada dekat depan tu. Kemudian saya terpaksa tanya, "Dek, minta maaf. Adik cakap dengan kakak ke suruh diam?" Tak kak, minta maaf kak. Saya tengah cakap dengan kawan saya dekat phone. Padahal Casey, saya tak nampak pun dia tengah pegang phone dekat telinga. Sampai dekat depan, selepas keluar kawasan perkampungan Senibong. Betul-betul dekat Aeon. Casey dia nak berhenti dekat simpang 4 dekat Aeon tu. Katanya kawannya akan memandu dan jemput dia dari simpang 4 tu. Jadi saya pun berhentikan dekat situ lah. Saya berhentikan dia. Dia kata, "Kak, terima kasih kak." Kemudian sebelum dia turun daripada kereta saya, dia cakap gini, "Hei, turun cepat. Turun. Kau jangan nak ikut orang ni Orang ni baik. Aku tak suruh kau ikut. Turun." Saya terdiam Casey. Budak dia cakap apa ni? Kak, minta maaf kak. Terima kasih kak Dia tutup pintu dan saya berlalu pergi. Budak ni berbuangan siapa? Patutlah dia berani keluar sorang-sorang jalan dekat kawasan Semak Samun yang gelap. Gelap gelita, sunyi sepi. Rupa-rupanya ada pendamping Casey. Ya Allah. Suami waktu tu tidur nyenyak. Langsung tak perasan ada orang dalam kenderaan. Pendengar Ria 897. Saya masih terganggu sebenarnya. Bila saya teringat balik, budak tu kata, Keluar cepat. Kau jangan ganggu orang ni orang ni baik-baik." Maknanya benda tu adalah pendinding budak perempuan yang keluar tadi. Sekian. Terima kasih. Samia, Johor. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Itu kisah yang pertama dari kiriman Samiah yang menetap di Johor, berkongsi pengalaman. Dan jumpa kita dalam rancangan Misteri Jam 12 di Ria 897. Kalau ada kisah misteri, anda boleh hubungi saya di 669-11897. Kita kembali selepas pesanan-pesanan dari penaja. Ria 8.
Ria 897 MM. Nak, hati-hati anak. Baik, kisah seterusnya ingin saya berkongsi dengan anda. Ingat, benar ataupun tidak, rancangan MJ12 ini kita harus anggap 100% hanya sekadar hiburan. Ya, jadi anda jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut. Semoga apa yang kita kongsi sama ni anggaplah seperti menonton filem seram, membaca novel seram, tidak lebih dari itu. Kalau cakap, ni cerita bedek lah. Memanglah, siapa suruh percaya? Kita hanya sekadar untuk hiburan je lah. Yang lebih-lebih itu, kalau mungkin kebetulan cerita ni dikongsi, ni macam mengena dengan pengalaman yang anda pernah alami, sejarah hidup anda, boleh rujuk pada mereka yang arif. Jangan tanya saya hanya sekadar pembaca cerita saja. Seterusnya, sebelum kita ikuti juga pesanan daripada penaja sebentar nanti. Wah, banyak iklan malam ni. Yang ini saya nak berkongsi kisah daripada Irwan Zamri berkongsi satu kejadian yang menakutkan. Katanya, Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Saya pernah mengalami pengalaman yang seram. Saya ini bertugas di bilik mayat seorang pekerja. Satu ketika dahululah, katanya beliau, saya pernah bekerja di bilik mayat dan ini berlaku di salah sebuah hospital di Singapura. Saya bekerja pada shift malam, KC. Antara perkara kita kena buat di bilik mayat ni adalah paperwork. Itu memang setiap kali ada jasad baru masuk dalam mortuary, kita nak kena fill up a long list of paperwork. Jadi itu antara benda-benda yang kita lakukan. Dan mayat-mayat ni lazimnya adalah mayat-mayat yang belum dituntut oleh ahli keluarga. Kemungkinan orang ni baru meninggal, dihantar dulu sebelum dibedah siasat, ataupun ada juga yang dah dibedah siasat, dah diketahui tapi ahli keluarga tak dapat dikesan sebabnya tidak ada sebarang informasi berkenaan dengan si mati. Ada pula yang meninggal dunia warga emas yang kita tak tahu dia ada anak ke dia tak ada anak sebabnya hidupnya sebatang kara. Jadi inilah antara komplikasi-komplikasi. Sebab itu jasad-jasad mayat-mayat ini diletakkan dalam mortuary. Jadi mortuary ni dia macam ada laci tau KC. Kita tarik, nanti kita akan letakkan mayat tu dalam, kita tutup lah. Jadi ini untuk membekukan mayat supaya mayat ni tidak mula reput dan membusuk. Jadi bila mayat ni pun dibawa ke bedah siasat, dia akan diinjek lah dengan beberapa chemical ni supaya mayat ni tidak terus reput dan busuk. Dan ia akan membuat orang rasa nak muntah, rasa mual, supaya mayat-mayat ni kalau mengikut tradisi agama kaum-kaum tertentu, kalau yang Islam tu selepas bedah siasat hari ni juga bawa balik, kalau bawa balik pagi, dalam pagi tu juga akan dikebumikan, ataupun ada yang kalau bawa balik waktu Zohor, selepas Zohor dikebumikan. Kalau yang bukan Islam, ada kaum-kaum Cina ni, mereka akan simpan selama 7 hari, dan kemudian 7 hari itu kawan-kawan yang dah tak lama tak jumpa, saudara mara datang untuk memberikan, dikatakan, penghormatan terakhir, the last respect kepada yang meninggal dunia. Jadi pengalaman saya ni dalam laci bilik mayat. Benda ni kalau KC tanya orang yang bekerja dekat bilik mayat, semua pernah mengalami perkara yang serupa. Laci mortuary bergegar. Dah banyak kali KC. Tapi yang ini lain sedikit. Selalunya kita akan dengar bunyi gedung, gedung. Itu je. Ini kerana KC, mayat-mayat ni dalam badan mereka ada gas. Setiap manusia ni dalam tubuh, katanya teman kita ni, Irwan, kata Irwan, ada gas. Kadang-kadang gas ni dia baru keluar tau. Dia keluar, jadi mayat dekat dalam tu dia macam bergegar. Itu membuat laci tu bergegar dan seolah-olah kita akan fikirkan, oh ni dalam ada hantu . Tapi secara saintifik memang ada penjelasan. Mayat ni it will release the gas dan ia membuat mayat ni bergoyang satu badan. Maka itu laci-laci mortuary ni akan bergegar. Untuk budak-budak baru tak tahu, yang mungkin dah tahu tapi tak terfikir, mereka akan terperanjat. Jururawat yang datang kadang-kadang pun terperanjat bila nampak laci itu bergegar. Ada seorang mayat ni KC, saya tak nak sebutkan lah mayat orang apa.
Tapi seorang wanita tua, Casey. Rambut dia putih panjang. Memang menyeramkan. Saya pun tak nak sebutlah macam mana dia meninggal dunia. Tapi diletakkan dalam laci. Laci ni laci paling bawah. Dia letakkan dalam laci. Kemudian Casey, saya tengah duduk, tengah buat paperwork, tengah tulis-tulis dalam satu bilik. Mayat ni dalam satu lagi bilik. Tapi ada cermin lah, Casey. Ada dinding gelas, boleh nampak. Laci yang ditempatkan mayat perempuan tua yang dah beruban panjang rambut, laci itu terbuka, Casey. Kalau bergegar, benda yang biasa. Saya pernah alami laci mortuary itu bergegar. Memang biasa, perkara biasa. Tapi waktu ni dia terkeluar. Pintu terbuka, mayat terkeluar. Untuk orang buka pintu tu, dia bukan macam tarik tu terkeluar, tidak. Dia ada latch. Kita kena tarik latch tu, baru tarik laci tu keluar. Macam mana mayat tu boleh terkeluar? Waktu kita letak mayat tu dalam laci mayat mortuary, mata orang ni, perempuan tua rambut beruban rebang panjang, matanya tertutup. Saya pergi Casey, saya keluar, katanya di sini. Berjalan perlahan-lahan, hati ni pun rasa takut. Tapi oleh kerana dah biasa sangat, saya tak nak fikir yang bukan-bukan lah. Mesti ada penjelasan punya. Jalan sampai dekat depan, saya nak membungkuk lah, nak tutup laci tu. Tengah nak Astaghfirullahalazim. Mata perempuan ni terbuka, seolah-olah sedang tenung dan terbeliak tengok saya. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillah. Saya sampaikan baca surah, Casey. Tak pernah saya buat macam ni. Saya membungkuk badan. Semakin saya membungkuk, jadi wajah saya ni dekat dengan mayat ni. Bungkukkan badan macam dah dekat tau. Saya tengah nak tolak laci, Casey, matanya terbuka macam tengah tenung saya pada waktu itu. Saya terus tengok lain, tak nak pandang matanya. Tengoklah kiri, kanan, atas, bawah. Saya tak tengok matanya lagi. Tapi Casey, saya boleh rasakan yang dia seolah-olah sedang merenung ke arah saya. Saya tolak laci, tolak. Rasa berat sangat ni. Ya Allah, beratnya. Tolak, masuk sikit-sikit. Padahal laci ni ada roda, Casey. Ada roller. Senang kita nak tolak tarik. Satu tangan, satu jari pun boleh. Tiba-tiba, Casey, pendengar Ria 897, tolak, jalan sikit. Seolah-olah macam berat sangat. Saya istighfar. Saya tolak laci. Terus saya boleh tutup. Sebabnya kita gunakan tenaga kan. Macam Astaghfirullahaladzim. Terus terlepas, laci tertutup dengan begitu kuat. Saya menggeletar seketika. Waktu tu saya rasa tak sedap. Tak sedap hati. Saya tinggalkan bilik mortuary, bilik mayat. Saya naik ke atas sekejap. Naik atas, beli air dekat mesin. Saya duduk sekejap. Kawan saya seorang lagi ada urusan lain dekat tingkat atas. Saya tunggu dia turun dan saya pulang ke bilik mayat dengan teman saya. Saya langsung tak beritahu dia, sebab kata orang, kalau sesuatu berlaku, sesuatu pelik yang berlaku tempat kita tinggal, di tempat kita kerja, jangan kita cakap dekat situ. Pergi tempat lain, baru cakap. Ria 897 MM. Ria.
Saudara, kita akan teruskan dengan kisah selanjutnya. Sekiranya kalau anda ada kisah misteri, anda boleh hubungi saya, Casey, di 669111897. Kisah selanjutnya yang ingin saya berkongsi pada tengah malam ini dalam Misteri Jam 12 berkenaan dengan cermin. Tapi kita jawab panggilan dahulu sebelum saya berkongsi kisah berkenaan dengan cermin. Hello, selamat tengah malam. Hello. Selamat malam. Tengah malam, siapa bercakap ni? Ini Aiman. Panggilan dari mana, Aiman? Daripada Woodlands. Dan pengalaman tentang apa, silakan. Okey, saya nak ceritakan pasal sekolah lama saya. Sekolah ni dari Madrasah kat Singapura, tapi saya tak nak sebut Madrasah ni. Silakan teruskan. Okey. Dulu umur saya dalam 10 tahun yang lalu lah 13 tahun ni. Kita ada Qiyamul Lail. Malam tu saya lupa hari apa. Lepas tu kita dibawa ke kubur Pusaraman. Selepas kita ke kubur Pusaraman, kita semua umurnya baru 13 tahun dan 14 tahun. Dibawa ke kubur tu untuk pergi ke masjid Pusaraman ke atau apa buat di sana tu? Kita pergi Pusaraman, kita tak tahu apa kita nak buat kat sana. Tapi abang-abang senior semua ajak kita ke Pusaraman. Oh, okey. Yes. Sebelum tu kita tengok video sebelum tu di sekolah lama kita tu kita ada tengok video Karatul Maut. Dia nak takut-takutkan, nak kuatkan iman kita. Okey. So selepas di Pusaraman, seorang-seorang dah kena jalan. Macam solo walk gitulah Yes, tapi satu orang, dia tak ada dengan kawan semua jauh daripada kita. Berapa jauh jarak kena jalan seorang tu? Dalam 20 to 25 minit perjalanan. Pasal dia banyak checkpoint. Jauh tu Yes, very far. Jadi kalau boleh saya ulangi, di sekolah anda ditunjukkan video tentang kematian Yes. Kemudian anda dibawa ke tanah perkuburan untuk melalui satu cabaran solo walk. Yes. Jaraknya dalam 20 minit, 25 minit. Ini matlamatnya untuk menguji keimanan, keberanian gitulah. Betul, Gizi. Okey, teruskan. Betul, Gizi. So selepas tu kita nak kena jalan, betul tak? So each person kena jalan seorang. The first checkpoint tu ada bunyi yang macam orang main yang tak ada benda tu pun. Faham tak? So tengah jalan tu semua orang dengar yang bunyi tu. Tapi pasal kita dah takut, saya jujur saya nangis lah. Time tengah jalan tu saya nangis, tapi tak boleh buat apa-apa pasal ini adalah dia punya macam education lah. So tengah jalan tu dalam 20 to 25 minit, dalam 3 to 5 minutes ada dia own checkpoint. Abang-abang senior di sana macam tunjuk, macam show the way mana kita nak jalan. Dah dekat tengah-tengah kubur, dah malam buta dalam 12 1 pagi. So selepas itu kita sambil jalan, kita ingatkan after 20 to 25 minit jalan dah habis lah perjalanan kita. Itu sambil kita jalan, sambil saya rasa kebanyakan orang nangis pasal kita umur baru 13 tahun. Iman tak overkuat, kita seram, kita takut. Bayang-bayang semua dekat kepala kita. Tapi dah tak boleh buat apa pasal kita dah tak tahu kita kat mana. Kita dah kat tengah-tengah kubur Pusaraman yang lama tu, yang besar tu. Lampu tak ada, apa tak ada. So lepas tu after yang 25 to 30 minutes walk, ingatkan dah habis. Kali abang-abang senior suruh duduk dekat tengah-tengah kubur seorang-seorang. Seorang satu kubur, seorang-seorang, tak ada kawan, tak ada apa. So Casey bayangkan lah macam mana tu 13 tahun saya rasa duduk seorang-seorang di kubur 1 jam. Oh, lama tu Ini betul, Casey. 1 jam kita duduk seorang-seorang. Saya menangis. Saya berzikir apa yang kita belajar dulu.
Sekali lepas tu dekat tengah-tengah kubur tu Casey, saya tak bedek Casey, banyak benda mengganggu saya Casey, dan juga kawan-kawan saya lepas tu dia ceritakan saya. Every moment dia ada dekat sana Casey, dia mengacau saya, tapi saya nak berdiri nak bangun pun tak boleh, macam berzikir. Kalau lari pun no point Casey, tak tahu mana kita dekat tengah-tengah kubur. Umur baru 13 tahun Casey. So lepas dalam after 10 minutes gitu Casey, saya nampak benda putih lalu depan saya Casey. Lalu depan saya, tapi saya tunduk bawah. Lepas itu saya tunduk bawah, saya tutup mata. So saya buka mata Casey, dia betul-betul kat depan saya. Saya cuma nampak rambut dia je lah. Lepas tu bulu rumah saya naik Casey. Saya dah tak boleh buat apa-apa Casey. Saya dah panik. Saya dah macam dah paralyzed gitu. Tapi saya ingat fikir dan saya ingat Tuhan. Badan dah tak boleh bergerak langsung. Air mata dah tak boleh jatuh. Rambut dia panjang Casey. Dan juga kerinting. Itu je lah pengalaman saya Casey dulu. Kawan-kawan anda yang lain tak ada cerita macam terdengar ke? Mesti selepas jalan tu kan, mesti lepas tu balik besok mesti macam-macam cerita dikongsi. Okay, so few days after, dalam 2 ke 3 hari tengah belajar. Tengah belajar, tengah macam just a normal lesson. Kelas sebelah saya dengar, perempuannya kelas lah ni. Perempuannya kelas semua macam saya dengar macam pekik. Macam kuat, pekik kuat. Kira tengah macam biasa dekat sekolah, tengah hari. Itu dia. Okay, Casey, konsert kita. Sorry. Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pun ada kisah dekat sekolah saya. Sama sekolah dengan kawan saya ni. Siapa nama anda ni? Nama saya Faizul. Okey, Faizul, silakan pengalaman. Saya sekolah sama dengan dia juga dekat madrasah MAA. Bila saya tengah belajar dekat dalam kelas, hari tu masih siang, petang lagi. Masih dalam petang, dalam pukul 2 petang gitu. Tiba-tiba kelas sebelah, perempuan-perempuan semua ada, saya dengar menilai dalam tengah belajar. Pekik-pekik, bukan menilai lah, dia pekik-pekik. Macam histeria ke? Casey nak tahu berapa orang yang dalam sekolah tu kena rasuk tu? Ada dalam 9 orang kena rasuk ni. Perempuan, semuanya perempuan. Lepas tu ni pengalaman saya lah. Ada ustaz dalam Syekh tu pun ada arwah. Dalam kita orang semua yang perempuan-perempuan yang kena histeria tu masuk dalam library. 9 perempuan. Sebelum ustaz tu masuk, tiba-tiba sebelum ustaz tu masuk, kira kita semua tengah jaga perempuan tu. Kita tiba-tiba jin-jin yang dalam tu semua diam. Padahal yang Syekh arwah tu belum masuk pun dalam library. Tiba-tiba kita asal jin-jin semua dah tak pekik, diam je. Kali tu Syekh tu ketuk pintu. Syekh tu ketuk, dia masuk. Lepas tu Syekh tu ketawa je. Dia baca doa. Langsung semua terus pingsan. Semua jatuh, hitam. Jadi ini semua 9 pelajar ni kira dah kena rasuk jin lah. Yes, kita orang yang dengar orang baru balik excursion ke Pulau Ubin. Semasa kita orang semua kat Pusaraman, diorang ada excursion juga kat Pulau Ubin. Perempuan lelaki kat madrasah tak boleh sama-sama. Itulah pengalaman saya. Terima kasih Casey. Terima kasih ya, terima kasih. Itu dia. 2 pengalaman daripada pelajar madrasah. Inilah kalau ramai pelajar-pelajar, khususnya wanita, pergi ke kawasan-kawasan hutan, tepi laut. Ada kalanya kita pernah tengok banyak video-video yang tular di media sosial berkenaan dengan pelajar-pelajar perempuan, khususnya dirasuk, kena histeria. Dan ini juga berkongsi kisah awal tadi. Faizul berkongsi yang mana katanya pelajar-pelajar perempuan ni histeria, 9 orang kesemuanya. Dan dari apa yang saya dengar, pernah diceritakan kalau ada dalam bilik darjah ni
ada para pelajar yang kena rasuk, ya, difahamkan dengan segera pindahkan pelajar-pelajar yang tidak dirasuk ni ke tempat lain. Jangan anda nak berubat di mana ada pelajar yang lain tidak dirasuk, sebab makhluk ni kalau anda berubat baca dia keluar daripada badan dia ni, dia akan cari badan yang lain yang paling dekat lah. Jadi supaya itu yang mungkin boleh dilakukan, ya. Okey, kita nak berkongsi kisah pengalaman dalam Misteri Jam 12 bersama dengan saya, Casey. Terima kasih pada anda yang sedang menonton di YouTube Misteri Jam 12 secara live yang sedang menonton sekarang. Saya memang jarang buat live, tapi kalau ada saya buatlah. Kadang-kadang terlalu penat kan. Jadi yang sedang menonton terima kasih, dan kalau sedang cik-cik tu boleh silakan digalakkan, tapi jangan sampai bertikam perkataan di keyboard. Sebab ada yang sensitif, dan kalau gurau tu jangan melampau sangatlah, ya. Nak gurau perkataan tak senonoh semua keluar. Menghormati tu amat penting antara satu sama kita, ya. Baik, jadi kita akan berkongsi kisah di Misteri Jam 12. Sebentar nanti akan saya kembali kisah tentang cermin. Ini kisah apa agaknya pasal cermin. Kita berehat seketika, kisah akan kembali dengan juga panggilan. Anda boleh hubungi saya di 669 11 897. Ria 897 MM. Testing 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5. Boleh dengar? Hello YouTuber. Terima kasih pada Shingle. Hello Joshua Jubin. Testing 1 2 3 4. Okey. Saya tengah main lagu, jadi seperti biasa ada yang tanya, Casey kenapa tak boleh dengar lagu? Tak boleh sebab tak ada copyright, maka itulah. Okey, terima kasih pada yang sedang menonton YouTube live, dan alhamdulillah sekarang ini subscriber bagi YouTube live ataupun YouTube saya dah mencecah lebih dari 50,000. Ya, terima kasih atas sokongan yang anda berikan kepada channel Casey Champion. Ramai yang tanya tentang video cerita dalam kereta. Akan saya keluarkan. Saya tengah tunggu waktu yang sesuai untuk saya release.
Dan pada yang sedang menonton live, kalau nak dengar lagu boleh buka Mi Radio lah. Mi Radio boleh dengar. Boleh download Mi Radio di Play Store ataupun di Apple Store, ya. Jadi terima kasih sekali lagi pada yang sentiasa menyokong kerja-kerja yang saya buat ni, antaranya cerita dalam kereta Misteri Jam 12 live, kes kronik. Kes kronik ni sebenarnya adalah saya terima banyak email nak buat tapi cuma tak ada masa lah, itulah. Kes kronik ni adalah satu lagi segmen. So far saya ada kedengarkan 2 je sempat 2 kalau tak silap saya. Kes kronik ni email yang saya terima berkenaan dengan lebih pada pertanyaan lah. Dia ada berkongsi pengalaman dan dia tanya soalan kes kronik tentang benda-benda misteri lah. Dan jadi saya sekarang nak tengok siapa yang sedang YouTube live. Kita ada siapa lagi ni? Cat Rina. Okey, Casey sebutlah nama saya. Okey, Cat Rina. Ya, Cat Rina, profil gambar dia warna ungu Stella Celestia. Okey. Siapa? Shigel Amir Basir. ADT Virgo. Putra Zafril. Okey. Megat Zarif. Adam Azri Nur Adnin. Anime lawak. Saya Amran. Okey. Seterusnya. Prima Shankri Sinako Landai. Hai, hello. Okey, saya nak tanya anda, mungkin boleh tolong saya, kalau siapa setuju, mungkin saya boleh buat benda ni. Kadang-kadang ni banyak cerita teman-teman daripada Malaysia, daripada luar Singapura lah, yang katanya, Casey, pergilah, datanglah Malaysia buat cerita dalam kereta, datanglah Batam, datanglah ke Brunei buat cerita dalam kereta. Dan sebenarnya saya kalau nak pergi ke tempat-tempat macam ni, antara perkara yang penting sekali adalah masa. Jadi saya memang tak ada masa banyak yang boleh saya buat. Jadi apa yang mungkin akan datang saya nak buat ni, mungkin kalau anda sendirilah yang gemar pergi tempat seram, dan saya ada terima kiriman email, anda boleh tolong saya lah. Saya kata, okey, saya perlukan footage untuk kawasan Malaysia dekat kawasan-kawasan ni. Mungkin anda boleh memandu waktu malam, anda rakamkan sedikit dan anda email pada saya, dan saya akan kredit lah. Okey, video ini adalah ihsan, hasil ihsan daripada pengguna Facebook ke YouTube bla 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 bla. Jadi bila saya bercerita tu kan tentang pengalaman yang diceritakan, contoh misal kata pengalaman seram macam tadilah di Senibong. Jadi kalau saya tak sempat nak pergi Senibong, kalau awak ada time, awak rakamkan dekat kawasan Senibong tu kan, Casey ni footage yang Casey nak. Jadi awak boleh beri, saya akan kredit lah anda yang merakamkan footage di Senibong tu. Kalau setuju, boleh satu hari nanti saya akan usulkan minta bantuan anda lah. Bukan senang ni. Kadang-kadang kita tidak ada masa nak keluar nak merakamkan di tempat-tempat. Ya, jadi kalau anda antara yang suka keluar malam-malam, jalan-jalan, sajalah mengambil angin malam. Boleh kongsilah. Jadi kalau anda ada footage, ya, tapi pastikan footage anda tu anda rakamkan, janganlah sampai bergoyang. Decency mesti ada, quality tu mesti ada. Handphone boleh gunakan, tak kisah, tapi jangan sampai footage tu terlampau banyak sangat goyang, banyak sangat anda bercakap sampai tak dengar atmosphere. Jadi mesti ada certain level of quality lah, boleh saya terima lah, ya. Okay, kita tengok siapa yang sedang ada ni. Mungkin ada yang setuju. Siapa yang setuju? Katanya Megat Zarif setuju sangat. Mungkin satu hari nanti saya perlukan. Misal kata saya akan upload dekat Twitter ke, dekat Facebook saya, dekat Instagram. Okay, I need footage jalan raya, laluan pergi ke Senibong. Jadi boleh tolong saya rakamkan macam tu. Saya perlukan footage dekat kawasan, mungkin di kawasan Danga Bay. Nama tempat turis Danga Bay. Jadi kalau anda dah ada footage, anda email pada saya dan saya akan gunakan footage anda. Bila saya gunakan footage anda, saya pasti akan kredit lah. Casey, boleh kredit nama saya gini-gini, ini Facebook saya, ini nombor WeChat saya. WeChat
Siapa sini budak WeChat? Nak tahu tak? Di Singapura ni WeChat tak pick up sangat lah. Kita masih WhatsApp, ya. WeChat ni tak lah langsung. Melainkan kalau kita keluar negara lah. Siapa sini budak WeChat? Terima kasih pada yang lain yang katanya Muhammad Isfendi pun setuju. Katanya Amran, no WeChat. Muhammad Hidayat setuju. Okey, terima kasih. Jadi siapa yang setuju? Saya budak WeChat ke si Muhammad Azman Nizam. Saya tak tahu. Saya ni bukan budak WeChat dan saya ni orang Singapura. Tapi saya tengok kalau di internet ni orang selalu pandang serong. Bukan pandang rendah. Pandang serong terhadap budak-budak WeChat. Boleh tolong jelaskan pada saya kenapa agaknya budak-budak WeChat ni selalu mendapat satu pandangan yang tak lurus. Dia macam sengit sikit lah. Kenapa agaknya? Izul Atifi, saya budak WeChat. She girl, saya budak WeChat. Okey, terima kasih. Kenapa agaknya? Saya nak tanya lah. Sebab saya tak pakai WeChat. Saya pun tak nak. Kita kena tak bertanya. Tak tahu kita bertanya. Kita jangan dengar cerita orang, kita setuju. Oh, ni betul. Inilah masalah tentang manusia ni. Kadang-kadang dengan berdiam diri, awak tak berbual dengan orang pun awak dah ada musuh. Ini kezaliman dalam dunia. Anda ni tak berbual dengan orang, tak layan orang, buat hal sendiri, tapi tiba-tiba dalam senyap awak ada musuh. Sebab apa? Sebab mulut orang. Jadi inilah kadang-kadang memang tak boleh dielakkan lah. Mulut orang lah, biasa. Nanti dia akan cakap, kau tahu si Zack, Sal, dia tu perangai tak suka gitu gini-gini. Tahu-tahu Dini pun dah ikut benci dengan Zack. Sebab apa? Sebab si Dini cakap pada si Dini yang Zack tak guna. Padahal si Dini tak pernah pun berbual dengan Zack. Tiba-tiba jadi musuh, benci. Bila kita tanya kenapa kau benci dia? Entah, si Dini cakap dia gitu-gitu. Jadi kita tanya, inilah sebab tu saya tanya, kenapa agaknya budak-budak WeChat seringkali saya tengok komen-komen ni budak WeChat ni dipandang serong. Kenapa agaknya? Budak WeChat suka menipu. Luqman Azizi. Ni betul ke ni? Legit tak legit ni? Budak WeChat sekolah buat dedak aurat sana sini. Oh, gitu Saya membawang lebih. Budak WeChat. Siapa main PUBG? Saya main PUBG. Saya so far main PUBG belum ada kawan yang saya kenal lah. Baru main dalam 2 minggu dia. 3 minggu lah. Nak dekat sebulan. PUBG Cuba tinggalkan komen kat bawah. Apakah nama username PUBG anda? Megat Zarif main PUBG Okey. Banyaknya komen. Ya Allah, macam mana aku nak baca ni? Kalau duit aku, kalau duit saya macam gini, cepat masuk kan sedap sikit. Cuk. Wah, baru tadi aku tengok $50. Sekarang dah ada 800. Yalah. Umur semakin naik, duit tak naik-naik. Sekejap, saya minum air sekejap, haus. Okey. Satu lagi lagu. FIFA 19 lah. Saya dulu suka main FIFA, tapi oleh kerana setiap tahun sama jugalah gitu-gitu, cuma player baru, dia masukkan nama-nama baru, padang baru, grafik baru. The mechanic of the game sama jugalah, tendang bola Saya suka main manager, championship manager. Zaman bila tu Saya jadi manager, beli player, jual player, upgrade stadium.
Tu zaman dulu Championship Manager. Mobile Legend. Anime. Muhammad Nazri, aku budak TikTok. Oh ya. Budak TikTok. Satu lagi budak TikTok TikTok, tapi TikTok ni satu dia very entertaining menghiburkan. Macam-macam daripada yang muda sampai yang ketua. Yang menyeleweng tu jangan cakap lah. Tapi yang entertainment value tu ada sebenarnya TikTok ni Kita tengok kadang mereka buat kena ikut video-video yang di-uploadkan tu yang menarik lah. Saya setuju dengan usul Casey tadi. Cadangkan dia orang pergi ke Kemayan City. Kemayan City, okey. Siapa boleh rakamkan footage Kemayan City? Jangan membahayakan diri anda. Kalau boleh buat, boleh buat. Kalau tak boleh buat, jangan buat lah. Jangan membahayakan. Jangan, yang penting jangan menceroboh. Kalau tempat tu tak boleh masuk, jangan masuk. Rakam dari luar dah cukup. Kalau mungkin kebetulan lalu dekat kawasan tu, boleh rakamkan dan boleh hantar footage tu kepada saya ke alamat email kcchampionmail@gmail.com. Okey. kcchampionmail@gmail.com. Boleh email. Terima kasih pada Umida. Kemayan City. Saya akan cuba cari kalau ada email berkenaan dengan Kemayan City. Tiba-tiba blur Okey. Hilang blur. Video tu nak rakam pada waktu malam ke bila? Tak kisah. Waktu malam boleh, waktu pagi terang-terang boleh. Asalkan kita dapat footage kawasan tu lah. Jadi saya boleh kredit lah. Dan sekali lagi, video tu kalau boleh jangan banyak sangat gerakan. Kalau nak panning tu, dia betul-betul perlahan. Dia tak macam pening mabuk orang tengok. Dia mesti ada teknik untuk ambil video. Panning kena betul. Jangan terlalu banyak shaky footage. Footage yang banyak sangat goyang tu, saya takkan pakai lah. Waktu pagi boleh, waktu malam boleh, tak kisahlah. Tapi ingat, kalau tempat tu dikatakan tidak boleh masuk, jangan masuk lah. Cuma rakamkan dari luar. Kan? Itu sajalah. Dan kalau nak boleh, nak rakamkan diri anda pun boleh. Hai Casey, saya ni sekarang tengah nak menuju ke arah, misalnya kata Kemayan City. Jadi, kita saksikan sekarang. Jadi, itu video anda tu pun saya masukkan sekali. Depan tu kredit kan, wajah anda dekat dalam tu. Mungkin kita boleh bekerjasama Kemayan City sekarang dah jadi apa nama mall Paradigm Paradigm Mall kalau tak silap saya. Saya pernah pergi Paradigm Mall. Waktu tu Paradigm Mall belum siap sepenuhnya. Jadi saya naik lift dengan keluarga, tekan tingkat atas. Sekali sampai atas, lift buka, gelap lah. Kedai semua belum buka lagi. Okay, MJ12 is back. Sayang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12. Hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya. Jangan terikut-ikut dengan apa yang diketegakkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Kita kembali bersama dengan rancangan nombor 1 waktu malam Misteri Jam 12. Setiap hari tidak pernah putus saya akan terima kiriman email berkongsi kisah-kisah seram. Setiap hari saya akan terima email daripada peminat-peminat baru Misteri Jam 12 yang katanya, "Hai Casey, nama saya ni, saya pendengar dari ni, pendengar dari sini." Dan lazimnya kiriman pendengar baru ni datang dari seberang lah, daripada Batam, Indonesia. Ada satu ni saya terima, ini daripada Lukman katanya, "Assalamualaikum Bang Casey." Waalaikumsalam
Waalaikumsalam. Nama saya Luqman. Saya peminat setia Misteri Jam 12 sejak setahun lalu. Ini baru berpeluang untuk email pada Bang Casey. MJ12 keren habis. Untuk Bang Casey, semoga sentiasa dalam kesihatan dan dilindungi. Terima kasih juga pada anda, Luqman dari Batam, Indonesia. Ya. Seterusnya ni ada kiriman-kiriman yang saya terima setiap hari. Antaranya juga yang ini daripada Nastasia, katanya. Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Saya Nastasia dari Pasir Putih, Kelantan. Pasir putih je tak ada tak pasir coklat ke pasir merah ke pasir katanya Nastasia dari Pasir Putih, Kelantan, gemar mendengar rancangan MJ12 sejak 2 bulan lalu. Terima kasih kepada sahabat saya Nur Nakiah yang telah pun memperkenalkan saya rancangan ini. Sekali dengar terus melekat Casey. Ya, terima kasih pada anda juga ya. Dan berkongsi kisah pengalaman-pengalaman, terperanjat saya. Tiba-tiba ada bunyi jeng 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 jeng. Itu dia. Okey. Tiba-tiba ada bunyi jeng jeng. Rupanya ada orang call Lupa nak matikan bunyi pula. Okey, seterusnya daripada ini, katanya di sini Rizal. Okey, Rizal kata, Casey, saya Rizal, peminat setia MJ12. Saya dah dengar MJ12 sejak tahun 2010 sampai sekarang. Dah 8 tahun saya dengar MJ12. Tak pernah rasa jemu. Tapi masalahnya bila kerja malam, MJ12 tak ada. Itu yang jemu. Terima kasih pada anda Rizal. Katanya pendengar dari Punggol. Okey, terima kasih pada orang Punggol. Jadi itulah antara kiriman-kiriman yang saya terima, berkongsi pengalaman dalam rancangan Misteri Jam 12. Anda boleh hubungi saya sekarang 669-11897, berkongsi kisah pengalaman. Ingat, setiap kisah hanya sekadar hiburan sahaja. They're stealing our children. Misteri Jam 12. Ini berkenaan dengan cermin yang saya nak ceritakan pada anda awal tadi. Kisah cermin. Saudara, peristiwa ini berlaku dikirimkan datangnya daripada Juliana. Berkongsi satu peristiwa, satu pengalaman yang menyeramkan. Dipendekkan ceritanya agak panjang. Saya dah faham kisah tadi, dah menderas, dah tahu sedikit sebanyaklah jalan ceritanya. Juliana menceritakan dalam rumah ada gangguan, Casey. Anak saya yang berusia 4 tahun sering kali cakap dalam rumah ada perempuan rambut panjang. Saya selalu ingatkan kalau anak cakap macam tu, mungkin mereka hanya berimajinasi. Jangan cakap tak ada apa-apa lah, there's nothing, tak ada apa-apa, tak ada orang, tak ada hantu, tak ada ni. Tapi setiap kali bila anak saya menegur dalam rumah waktu malam, kadang-kadang suami saya kerja malam, kata Juliana, saya tengah duduk dekat ruang tamu, anak saya yang tengah main dalam bilik sorang-sorang, sebab dia anak tunggal, tengah main sorang-sorang dalam bilik, dia akan terus lari keluar duduk tepi saya peluk. Dan saya akan tengok, saya tengok, kenapa ni? Kata, Mama, dalam bilik ada perempuan rambut panjang. Kata anak saya yang berusia 4 tahun lebih inilah. Dan lazimnya kalau anak cakap, saya akan cakap tak ada apa-apa lah. Tapi setiap kali anak saya cakap macam tu, saya boleh rasa meremang. Bila kita rasa meremang ni, ia adalah satu petanda yang kemungkinan benda tu ada di dalam rumah, berdekatan dengan kita, kata Juliana. Saya bila anak cakap, saya terus jenguk dekat bilik. Tengok dalam bilik, saya tenung lama. Memanglah tak nampak apa-apa. Selisih malaikat 44 katanya. Seram ke si? Jadi saya hanya kata pada anak saya, dah, tak mau main lagi duduk sini dengan mama Jadi pun duduk. Apa yang berlaku pendengar Ria 897 FM yang paling menakutkan ni, anak saya tengah duduk dengan saya waktu tu. Dia dah takut kan, dia lari keluar duduk sebelah. Kemudian dalam 5 minit, 10 minit tu dia dah duduk sebelah saya. Dia bangun. Saya ingatkan dia bangun nak pergi main lagi. Dia bangun, kemudian dia pusing dan dia duduk sebelah kanan, di sebelah kiri saya. Bila dia lari, dia duduk sebelah kanan. Tiba-tiba dalam 5-10 minit dia bangun, dia duduk sebelah kiri saya.
Saya tanya dia, "Hey, tadi duduk sini. Kenapa duduk sini pula? Mama ingatkan nak masuk bilik main lagi." Kemudian dia panggil, "Mama, Mama." Saya pun tunduk. Ada apa? Mama, perempuan tu ada dekat sebelah Mama tengah duduk. Casey, waktu tu bulu rumah saya terus meremang sampai dekat tengkuk saya. Saya tahu benda tu betul-betul sebelah saya sebab I can feel it. Saya terus pegang tangan anak saya. Saya baca Ayatul Kursi. Casey tengah, saya pun meremang ya, nampak? Bulu rumah saya cerita ni pun meremang ni. Saya baca Ayatul Kursi. Mama takut, Mama takut. Go away, go away. Anak saya cakap dalam bahasa Inggeris. Pergi. Saya tengah baca ni, saya macam takut ke si. Saya pegang tangan anak, kemudian saya peluk anak saya. Saya baca lagi kuat. Tiba-tiba baca. Saya dapat rasakan benda tu macam jalan berlalu pergi tau. Kemudian dah habis baca Ayatul Kursi, saya bisik dekat telinga anak. Danish, perempuan tu masih ada kat sini tak? Tak nak, Mama, tak nak tengok, takut, kata anak saya. Danish, tolong Mama lah. Danish, tolong Mama Tengok perempuan tu ada kat sini tak? Tak nak. Saya diam ke si? Saya diam. Kemudian saya peluk anak saya lagi. Kam Danish, masuk bilik Sleep. Kita tidur Okey Mama. Bangun. Jalan, dia tunduk bawah ke si? Dia tunduk bawah, dia pegang tangan saya kuat. Jalan. Danish, help Mama please. Ada tak? Dia pun daripada tutup mata pegang saya, dia buka matanya dengan tangan tu dia lepaskan. Kemudian dia tengok kiri, dia tengok kanan, atas, ujung siling, belakang. Kemudian, Mama, kenapa? Dah tak ada. Pendengar Misteri Jam 12. Waktu anak saya kata Mama dah tak ada, terus lega Casey. Lega sangat. Saya masuk dalam bilik, tutup pintu. Saya tepuk anak saya. Tepuk. Sambil saya selawat. Sambil tu saya tepuk. Sampailah anak saya tidur. Tidur. Kata Juliana. Sedang saya tepuk dan sambil saya dodoikan anak dengan bila saya berhenti Casey, tiba-tiba saya dengar Astaghfirullahalazim. Sekali saja saya dengar. Saya tengok belakang, kiri, kanan. Saya ternampak Casey dekat tingkap bilik saya macam ada susuk tubuh. Sumpah saya tak bohong. Saya ternampak sesuatu dekat tingkap. Sebab bila saya tepuk, saya berhenti sebab anak saya dah tidur.
Saya berhenti sebab anak saya dah tidur. Benda tu sambut Casey. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Misteri Jam 12 malam. Misteri Jam 12. Baik, saudara, kita berkongsi kisah di 66911 897. 66911 Ingat, rancangan MJ12 ini, Misteri Jam 12, hanya sekadar hiburan. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut, jangan terlampau taksub. Ia hanya hiburan, ya. Cakap ni bedek lah, ni tipu lah. Siapa suruh percaya? Sebab tu dikatakan hanya sekadar hiburan, tidak lebih dari apa yang anda dengar. Semuanya 100% hanya hiburan saja. Jadi 66911 boleh, kalau nak hubungi saya, kisah tu biar diringkaskan, jangan terlalu panjang. Yang kedua ni harus on air, jangan off air, dan matikan radio supaya anda tidak terganggu bila berkongsi pengalaman. Kalau tidak, nanti ada pantulan, suara lambat keluar radio, nanti awak nak cakap tersekat-sekat. Jadi, dan kisah yang disampaikan biar jelas lah. 66911 897. Hello, selamat pagi. Hello. Halo. Selamat pagi, siapa bercakap ni? Selamat pagi, Casey. Zairi sini. Zairi, panggilan dari mana Zairi? Oh, ni tengah pandu teksi ni. Tengah di airport ni, tengah queue ni, tak bergerak ni. Panjang queue? Boleh tahan juga lah. Dan pengalaman anda Zairi tentang apa ni? Silakan. Okey, ni saya nak ceritakan mungkin pada permulaan saya bawa pandu teksi lah. Jadi ni cerita saya suka bawa malam actually. Jadi saya ada advance booking kata orang. Advance booking going to airport lah dalam pukul sekitar 5 pagi. Jadi kita as a taxi driver, kalau boleh kita biar datang earlier lah kan. Takut dia tukar timing ke apa kan. Jadi I reach there around dalam pukul 4 suku gini lah. Di Kampung Cantik Bukit Timah sana. Jadi saya pun itu time daripada pukul 6 petang dah keluar dah kayu. Jadi rasa pun mengantuk tu pun ada lah, pasal dah terlampau lama kan drive kan. Betul. Jadi saya pun suruh cari tempat daerah sana lah. Jadi dia ada satu tempat ni memang DP lorong ni kira memang sampai end tu kira tempat saluran air Singapura Johor. Oh okey. Jadi saya pun tengok tempat pun gelap, sunyi. Saya pun cantik, saya pun lepak sana lah. Ni dapat sana, saya lelapkan mata saya sekejap lah. Jadi saya tengok tu time dalam sekitar pukul dalam 4 suku lah. Jadi saya tidur terlelap. Sekejap je saya dah terlelap. Jadi dalam masa tu saya punya telinga ni ada rasa macam bunyi nyamuk. Suara nyamuk gitu lah. Jadi saya sudah kibar saya punya telinga. Apabila saya kibar saya punya telinga, saya macam krem lah.
Pasal saya tidur terlentang gitu kan, dengan saya seat saya ke belakang kan. Jadi saya buka mata, satu mata saya buka mata gitulah kan. Jadi saya tak nampak saya punya windscreen luar. Jadi macam ada benda tutup benda hitam tutup gitu tau. Macam dia bertinggi kat saya punya cermin tu Jadi saya macam terperanjat kan. Saya terperanjat, saya terus macam menggelepas, saya terus buka dua mata. Apabila saya buka dua mata saya, baru saya nampak clear. Jadi dah itu saya pun kira dah kalang kabut. Saya pun kira rasa macam bulu roma semua dah naik. Saya pun kira reverse Saya reverse, saya terus pergi pakat lain Jadi dah pakat lain tu dalam pukul 4 tu dia punya orang keluar. Dia punya orang tu keluar yang booking pergi airport kan. Jadi saya pun kira macam biasa ambil dia. Lepas tu saya tanya dia lah kan. Saya tanya dia, dah berapa lama kau tinggal sini? Ni Cina kan. Saya cakap dah berapa lama tinggal sini? Oh, aku tinggal sini sekitar dah 10 tahun. Sekali saya tanya dia bukan topik lah. Saya cakap, kau percaya pada hantu tak? Spirit lah. Sekali dia cakap, spirit mana-mana ada lah. Sekali saya cakap, aku Melayu, kau Cina. Mungkin hantu kita berbeza kan. Tapi benda ni mesti ada kan. Tapi tempat daerah sini kau percaya berhantu tak? Sekali dia diam kan. Dia diam sekali, saya cakap, kenapa kau diam? Okey lah, be frank lah, dia cakap. Memang kat sini keras punya tempat lah. Yang sebelum dia masuk tu tempat, dan memang ada orang cakap yang tempat saluran air tu banyak orang buang barang lah. Sihir. Jadi saya cakap, oh kalau gitu betul lah sini keras Sekali dia cakap, kenapa? Saya cakap, tak ada, tadi aku dah baring, aku tidur, terlelap. Sekali aku rasa macam cepun dia bertinggi kat saya punya cermin Sekali dia cakap, oh itu kau punya nasib lah, kau dah serempak ni macam. Yang kau nak pergi tidur sana buat apa, dia cakap. Yelah, aku datang siang, aku takut kau kira keluar siang ke apa kan. Sini memang keras lah, dia cakap. Kalau boleh Cina punya kepercayaan, tempat-tempat gini semua memang diorang buang spirit diorang lah. Baik India ke, baik Melayu ke, baik Cina, dia suka buang tempat-tempat gini lah. Itu je lah Casey. Wah, jadi anda berehat tu tempat tu Kadang-kadang itulah, dia terlampau penat tengok tempat ni okey lah, tak banyak kereta Yalah. Jadi ni sekarang sedang memandu. Selalunya kalau malam-malam jadi, selain daripada airport, mana lagi anda akan pergi? Oh, ini nak kena tengok juga je sih. Kadang-kadang tengok hari juga lah. Kalau macam kata orang ladies night, Wednesday, Friday, Saturday, normally airport town lah. Tapi kalau tak ada orang ni macam kan, terpaksa kita kat airport jugalah queue. Jadi selamat menanti giliran untuk menjemput penumpang ya. Terima kasih. Terima kasih. Kembali. They're stealing our children. Misteri Jam 12. Okey, silakan 669-11897 669-11897. Anda boleh berkongsi kisah dan untuk bercerita lebih banyak lagi pengalaman-pengalaman yang boleh diketengahkan. 669-11897 selepas pesanan-pesanan berikut ini. Ria 8.
997 MMM. Okey saudara, kita akan terus berkongsi pengalaman-pengalaman anda. 669118997. Hello, selamat pagi. Hello. Hello, selamat pagi. Mungkin terputus talian tadi 669118997. Silakan untuk berkongsi kisah pengalaman-pengalaman anda. Hello, selamat pagi. Hello. Casey. Ya, siapa bercakap ni? Wan Casey. Siapa? Wan. Wan. Okey, Wan sedang memandu Macam Casey tahu dengar bunyi kereta kat belakang tu. Dah stationary kat Jalan Buruh ni Casey, tempat gelap. Jalan Buruh? Apa awak buat kat Jalan Buruh pagi-pagi macam ni? Technician malam Casey, technician malam. Overall satu Singapore. Satu Singapura kena pusing Technician malam ni pasal barrier barrier kalau hang ke apa, orang langgar kan. Saya kena pergi attend lah seorang-seorang. Seorang? Wow. Tak ada kawan Tak ada kawan Casey. One man show. One man show, nak kena beranikan diri Dan tempat yang paling, mungkin sebelum anda bercerita ni, tempat yang paling boleh dikatakan seram anda pernah pergi tu kat kawasan mana tu? Ini pengalaman time manage Casey. Silakan. Time dekat mana Yishun Avenue 7 Casey. Silakan. Okey, ini Yishun Avenue 7. Time tu saya berumur kira 20-21 2001 ni. Saya masih ingat sampai sekarang Casey. Saya ni combat driver. Okey. Kira dalam army lah, askar lah kan. Okey, tu malam kira officer kita suruh kita pergi isu M7 lah ni lah. Kira saya bawa trooper, jalan dengan trooper semua pergi sana pergi sini kan. Satu kali tu bila officer tu cakap okey, take a rest. Okey, kita park kita punya vehicle. Kira dulu pakai 3 ton, sekarang pakai 5 ton. Untung tak sekarang. Kenapa pula Kena dulu 3 tonner lah. 3 ton. Saya bertime 3 ton. 3 ton. Sekarang bila time budak-budak army semua 5 ton. Okey. Lagi berat Dulu manual Casey, rabak Casey, dia pegil. Masya Allah. Sekarang auto. Sekarang auto Casey, 5 ton auto. Okey. Okey, pada pukul, saya masih ingat, pada pukul 12.45 pagi Casey. Okey, terus officer cakap okey, driver pergi rest, trooper pergi rest. So kita 3 driver ni dengan kawan saya ni. So saya punya 3 ton ni tengah-tengah. So kiri kanan ada lagi 3 ton lah. Kira saya punya tengah-tengah. So semua driver tu semua tidur dekat saya punya tunnel. So tunnel saya punya tailboard tu kita buka lah, kasi angin masuk semua lah, apa semua kan. Okey, kita buka baju semua pasal kat situ army je yang ada lah. Okay, pada masa dalam satu suku gitu, saya cakap dengan kawan saya lah. Saya cakap, okey lah, aku nak rest, aku penat lah. Okey lah, dekat Triton tu Casey, dia ada macam bench tau. Okey, saya tidur dekat dengan kepala trailer tau. Ni budak-budak Amin mesti tahu kepala trailer lama Triton ni Casey, atas dulu lopong tau Casey. Okey. Atas dia lopong. Sekali saya tidur, saya kira saya tidur terlentang. Ni masalah dia Casey saya. Masya Allah. Saya tidur terlentang, tangan tu saya letak kat mata saya tutup. Sekali bila saya rasa macam lain macam, saya cakap kat atas ni, apa benda kawan semua sebelah kiri ni, kiri kanan semua kat dalam tanah ni. Sekali bila saya buka Casey, saya buka mata, ada lembaga hitam Casey. Saya tengokkan saya Casey. Masya Allah, saya cakap. Mulut saya tak boleh berkumat kamik Casey. Saya terus alamak macam keras gitu. Saya nak panggil kawan saya macam nak tepuk-tepuk, macam tepuk apa, kasih bising pun tak boleh Casey. Tangan saya dah jam tau. Sekali saya cakap, macam mana dia dalam hati ni? Ya Allah, tolonglah. Saya istighfar Casey. Sekali dulu kita macam ada pakai handphone 8310 kan. Sekali handphone saya tu jatuh. Sekali kawan saya tu
Dia tengok KC. Sekali dia ternampak KC. Dia cakap astagfirullahaladzim. Terus dia tarik saya KC. Dia angkat saya. Terus dia buang saya dekat luar tanah. Dia buang kat tanah. Aku cakap, apa kau buang aku ni? Aku cakap, aku nampak lembaga. Aku cakap, aku tengok tu lembaga. Dia tengok kau urui lah. Aku rasa dia nak masuk badan kau. Oh, apa yang aku nampak kau nampak? Terus aku ambil kau. Terus aku buang kau kat bawah. Itu pengalaman yang paling teruk KC, saya cakap. Lembaga tu hitam besar KC. Pasal itu isu Avenue 7 tu KC. Dia tu macam apa tau, macam orang kata macam badan bola besar KC. Hutan gelap. Pengalaman tu. Kalau siapa yang budak-budak AMI tahun 2000 lebih, kira tahun 2000 sampai 2005, siapa yang pergi isu Avenue 7, dia akan tahu tu tempat tu apa tu tempat. Itu pengalaman yang paling seram KC. Kalau masuk ke mana hutan, tolonglah. Saya nasihatkan pada siapa yang dengar ni, tolong beri saran. Mungkin saya lupa ke apa. Mungkin dia cakap engkau datang ke tempat aku Itu pasal astaga. Itu pengalaman saya KC. Sampai sekarang saya takkan lupa. 2001 sampai sekarang. Terima kasih pada anda ya. Selamat memandu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih kembali. Ini cerita tentang Perkhidmatan Negara ni memang banyak. Saya ada terima email Perkhidmatan Negara tentang gangguan yang agak serupa berlaku. Saya rasa ni beberapa kali saya terima daripada orang yang lain, tapi ceritanya agak serupa lah. Tentang nampak ada budak kecil, anak kecil di dalam hutan. Semua sama. Kisahnya agak serupa tentang kejadian gangguan di dalam hutan. Baik, 669-11897. Silakan untuk berkongsi kisah. 669-11897. Hello, selamat pagi. Selamat pagi, Tishi. Ya, siapa bercakap tu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa bercakap ni? Ini Marjuki cakap. Cik Marjuki. Okey, Cik Marjuki ada pengalaman tentang apa ni? Sebelum tu panggilan dari mana ni? Ini panggilan dari tempat Simai kat ofis. Kerja pagi dah kerja. Malam Simai tak ada orang, nanti pulang orang kita pergi. Oh, jadi pengalaman Cik Marjuki ni tentang bertugas ke? Waktu bertugas ke macam mana? Ingat pada tahun 93 tujuan saya bertugas ketiga di Katong Shopping Center. Tahu tempat main bowling dulu. Tahun 93, tapi kontak kita dah habis tahun 95. Lain orang ambil. Tujuan saya kerja malam, balik pagi, dah habis shopping, pagi dah habis, rehat, dah mandi semua. Saya tidur siang hari, rehat lah. Kerja malam, pagi mesti nak rehat kan. Nanti malam nak sambung lagi. Dah habis saya dah mandi, saya rest. Dekat ini Telekom punya kabel belakang ada store. Tidur kat situ lah. Dah tidur sama lah macam yang tadi siapa tu. Lembaga hitam tu kan. Besar. Tinggi. Hitam. Macam desakan saya lah. Tak boleh bergerak. Mata tak boleh buka. Apa sana? Itu tak boleh. Bangun tak boleh bergerak terus. Kali saya baca ayat kursi selawat. Baru boleh bergerak. Alhamdulillah lah. Itulah pengalaman saya. Ingat lagi. Saya dengar-dengar lah. Dulu kata orang ada orang bunuh diri. Apalah kat situ lah. Jadi lah. Itu je lah pengalaman saya. Dah berapa tahun sama. Sampai sekarang saya kerja kat sana sini. Bukan tukar lah. Kadang-kadang kondo, shopping center. Sampai lah sekarang. Sampai nyanyi anak satu sekarang. Itu je lah. Terima kasih pada Cik Marzuki ya. Terima kasih. Assalamualaikum, Disi. Waalaikumsalam. Tinggal mana dulu? Saya dulu tinggal mana? Saya dulu rumah pertama dekat kawasan Bedok. Bedok? Sebelum itu? Sebelum Bedok, saya tinggal dalam perut mak saya.
Kampung. Kampung saya tak ada lah. Tak ada. Usia saya baru 24. 24. Masih muda lagi. Saya dulu tinggal Bukit Cermin. Oh, Bukit Cermin Bukit Cermin dekat kawasan mana tu? Itu dekat Kapasitas dulu lamanya. Ada padang bola sungai tu. Orang kecil kapal dulu. Dekat ini berperan ni. Dekat sana lah berperan ni. Kabel tar. Pernah tahu tak sana? Dekat padang bola tu. Tu padang bola tu ada lagi. Padang bola Ada padang bola, sungai semua. Oh, masih ada lagi Dulu Kapasitas dah habis semua. Dah itu, dah bikin kondo semua. Tempat saya lahir semua dah jadi kondo sana semua. Saya dulu sama Ruslimah ni semua saudara saya tu semua tinggal sana tu. Cik semua kat sana. Terima kasih Cik Marzuki Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waktu sekarang okey dah. Sempat untuk saya mungkin jawab seorang lagi pemanggil pada tengah malam ini. Ya. Seorang lagi pemanggil. Last caller of the callers. Last caller of the caller of the unseen force of the roaming night, saudara. 669-11-897. Hello, pemanggil terakhir. Siapa tu? Hello. Halo, Keshe. Apa kabar Pak Raden ya? Ya. Pak Raden ni saya nak tanya soalan. Ya, Pak Raden ni dia? macam mana kalau saya cakap last call mesti Pak Raden boleh tembus? Ya, ini macam, ini sebenarnya misteri jam 2 penunggu dia tu dekat radio Konti tu penunggu, bukan radio Konti, penunggu jam 2 jadi dah jatuh cinta sama aku lah. Kan saya kata last call hello Keshe ni Pak Raden. Ya, ini sebenarnya apa tahu rezeki yang mendatang. Nampak Pak Raden ada tempoh hari saya ada buat event dekat luar, ada beberapa pendengar kirim salam Pak Raden. Saya kena sampaikan. Waalaikumsalam untuk hamba Allah tu. Dia wanita kah ini wedok atau lanang? Dia wanita, 2 orang perempuan katanya. Saya Kesi, saya suka Pak Raden Kesi. Pak Raden mencerita best. Katanya. Bagus ya. Boleh paling cerita kronik kes tak? Silakan Pak Raden. Kronik kes tentang apa ni? Ya, ini paling cakap ikhlas. Kesi tahu tak ada satu kes kronik seorang lelaki, orang kata dia apa tahu Kesi, paling cakap satu, dia tak pernah pengalaman, dia selalu kadang-kadang dia ini Kesi tahu apa tak, suami isteri kadang-kadang diorang ada satu kes kronik, dia kadang-kadang dia patut dia balik rumah, dia balik, tapi dia apa tahu, dia suka berbual dengan suami isteri dia cerita Pak Din, dia bukan apa Kesi, dia tersampuk waktu dia telefon isteri dia melalui dalam kereta, patut kau dalam kereta tu kau balik lah. Dia duduk dekat kereta, dekat parking. Apa tahu dekat parking, bukan dekat parking tempat yang daerah orang parking lot. Cuma sebelum dia parking, jadi dia duduk dekat tepi shade tu. Orang kata kira kat dalam kereta juga, tapi dia parking, daerah parking tu dekat tong sampah. Itu pasal Pak dia cakap satu siapa-siapa pada sehat. Kalau simbot kadang-kadang ada tong sampah, orang malas nak parking kat vehicle. Kan kau kena saman, kadang dia park dekat tempat Bangladesh tong sampah, tempat yang parking. Jadi dia park betul-betul kat situ. Yelah, bukan kerana orang dah bercinta. Bau pun mana dia orang peduli. Walaupun dah tak ingat apa, orang dah kahwin pun masih bercinta juga. Dia ingat orang nak bercinta je baru nak kahwin. Dah kahwin makin bercinta. Itulah dipanggil pasangan sejati. Alamak, power betul lah. Jadi terjadilah orang kata, bila dia telefon, apa tahu, dia terasa orang kata, dia bergurau senda dekat yang, I tell you what, ni dia cerita sebab apa, Pak Adin ungkapkan balik, Pak Adin cerita. Melalui apa yang dicerita tu, jadi Pak Adin cerita, bukan aku nak cerita skrip aku sendiri. Jadi apa, dia dekat lalu dia berbual tu, orang kata, bini dia cakap, yang kenapa you tak nak naik atas yang? I don't know why lah. At times, I miss the memory of when we are in love, we always call each other when I'm in my car, and sometimes you dekat rumah. Nampak? Kau nak ingatkan memori waktu kau jatuh cinta, waktu kau kenangan dengan dia. Kenapa pula kau nak terbawa sampai kau itu pasal apa, kadang-kadang itu pasal Kesi. Jangan ingat orang kalau rumah tangga yang bikin kekalnya kasih sayang suami isteri, apa tahu. Memori kasih sayang mereka abadikan sampai ke hari perkahwinan. The
memories goes into the marriage life, and that endorsement is an enhancement of love couple. Itu pasal kalau dah bercinta, dah kahwin, jangan lupa memori cinta sebelum kau berkahwin. Sebab itu akan kekalkan kasih sayang kau. Dan tapi dia niat baik, tapi tanpa dia sedar kecil. Tempat yang Pak nak sebut ni satu kronik tempat daerah Singapura yang satu-satunya tempat tong sampah tu banyak pokok-pokok besar. Jadi apa yang terjadi, dia bukan tersampuk. Dan tapi akhirnya dia kena gangguan juga. Apa tahu bila dia tengah berbual mesra-mesra, dia berbual berkurang lah. Yang berbual dengan penat anak let's talk to you lah. Tengok seorang suami, seorang isteri, sebab dia tahu suami dia orang kata kirakan nak balik memori berbual dengan dia. Itu pasal kesi. Lain pasangan, lain diorang punya ideologi in love. Jadi setiap manusia tu lain cara-cara bercinta, memori diorang. Ini kes kronik diorang begini pula. Suami dia tu menjiwai waktu masa-masa bercinta. Padahal diorang dah jadi suami isteri. Bagus juga. Memori tu membuat kasih sayang kita kekal dalam bercinta. Bila nak gaduh teringat memori cinta, tak jadi bergaduh. Dan akhirnya apa terjadi, tapi dalam dia berbual, dia cakap apa tahu, dia rasa seolah ada macam satu perempuan yang apa terjadi, perempuan dia rasa macam ada perempuan pasang telinga macam bentuk wanita, apa tahu berdiri, duduk sebelah dia, bukan duduk sebelah dia, kan belakang backseat. Jadi duduk backseat dia tu, orang kata kirakan apa tahu, dengar perbualan dia. Seperti seolah-olah macam sama-sama nak dengar, macam kita nak berbual dengan orang, kita nak kasih members dengar kan, kita kau diam, kau dengar ni aku berbual. Jadi Casey tahu apa tak, yang dia paling kronik, dia dengar macam ada suara cakap, boleh saya dengar, boleh tak? Boleh saya dengar juga, apa ceritanya? Dia terperanjat sekali, dia tanya dengan orang kata isteri dia, yang dia cakap tak, boleh saya dengar apa cerita? Dia cakap, mana bang merapit takkan nak cerita gitu. Tapi bila dia tengok, itu pasal Casey, cermin, kita tak boleh nampak shadow. Pasal Casey tengok Dracula. Mana kau boleh nampak, kalau kita nak ke filem Dracula, dia tengok cermin kan, kita tak nampak bayangan dia. Tapi bila dia toleh, nampak bentuk orang kata macam perempuan, macam manja gitu, lentok. Dengar suara dia berbual kat situ. Casey tahu kenapa tak? Itu pasal Pak Lin cakap, komunikasi kita, suara kita berbual-bual, bergurau-gurau, dalam gaib dengar Casey. Kadang-kadang diorang tumpah semangkuk. Ingat diorang pun .com Alan Sinfon ni kepo juga. Suami nak berbual dengan isteri yang kau nak tengok, nak campur sebelah pasal. Jadi dia masuk dan dia dengar, dan dia tak mengganggu, tapi dia mendengar melalui nak tahu apa yang orang ini. Tapi dia adalah lembaga alam gaib yang penasaran, yang masuk di dalam kereta. Kasi tahu tak, walaupun kita tutup windscreen, diorang bertembus kasi. Sebab diorang dibagaikan angin kasi, dan diorang boleh menjelma balik. Dan apabila dia duduk dia gini, dia terasa satu macam ni. Kasi tahu apa tak? Dia rasa ada ni yang paling kronik. Dia rasa satu tiupan dekat leher dia. Macam ada satu tiupan macam angin yang sejuk. Dan dia dengar lagi orang kata, suara siapa tu? Dia dekat orang kata. Dan akhirnya kalang kabut dia masuk, yang I got to close the phone dalam dia gitu, maka terjadilah apa terkesi benda halus ni ikut dia. Itu pasal cerita Pak Radin. Kalau kita dah nak balik rumah balik, memang kau kadang-kadang Casey tahu tak, loving couple ni kronik. Kau dah married, kadang-kadang ini dipanggil apa tahu, suami isteri yang mak jiwa-jiwa, mina jiwa-jiwa, dah bercinta pun, dah kahwin pun masih nak ulang-ulang kenangan manis bercinta-cinta macam sebelum kahwin. Tapi ibarat malam tak berbau, benda ni ikut dia balik, dan akhirnya orang kata mengganggu dia, bukan dia tersampuk, tapi membuatkan dia rasa macam dia gelisah, dia tak boleh tidur, dan dia terasa ada suara lagi sama cakap. Orang kata dia berbual dengan siapa, boleh dengar tak, dia cakap. Dan lepas tu tak ada suara. Setiap malam orang kata dia, bila dia duduk, dia benda ni ikut mana apa tahu, meniup-niup dekat telinga dia, dan meniup-niup dekat belakang leher dia. Orang kata itu pasal kau tengok, kau bercinta dengan suami isteri kau boleh, tapi akhirnya kerana mungkin suara dia .com.romantic ke, suara dia power menco ke, macam suara Casey menarikkan orang. Itu pasal perempuan tu dah dengar, perempuan tu suara alam gaib terpikat pula dengan suara dia, dan akhirnya ikut dia. Casey tahu tak, apa benda gaib ni, kalau dia tengok kita dua Casey, dia benci atau dia suka. Kau ingat apa, human being aja ada love and hate, Alcin Force pun ada juga, benci dan suka orang. Jadi dia suka orang ni, dia ikut Casey, dan dia ikut, dan dia tak mengganggu, tapi tak siap, dan so cara itu mengganggu jugalah. Setiap malam dia terasa macam ada tiupan dan gini. Dia cakap dengan
bila dia duduk je, nanti dia cakap, macam geli gitu, macam terperanjat. Sekali bini tanya, bang, apa pasal bang? I tak peluk you, tak apa, tak gurau, kenapa you macam terperanjat, macam leher you macam orang geli gemban gitu. Macam gini. Yang, ada secret yang, berapa hari ni sejak I berbual dekat kapak, dekat tong sampah, selalu kan I berbual. I lepas I balik, terjadilah suatu macam, orang kata, ada benda macam tiup-tiup I lah. Sebenarnya I dengar macam suara you, cakap bukan suara you. Macam dia cakap apa bang? Kan cakap dia cakap, boleh I dengar, boleh suara cakap dengan siapa? Itu pasal kisah, kau ingat apa, alam gaib, diorang boleh cakap .com.london, apa, English pun diorang lebih bual. Jadi akhirnya, benda ni mengganggu dia setiap malam. Wanita ni telah ikut dia, Casey. Dan walaupun dia dah tidak berbual dekat kereta, dekat kapak tu, tapi benda halus tu seperti apa tau, dah suka dengan dia, dah ikut dia, Casey. Macam nak jadi kawan dia. Ada benda gaib, Casey, dia tak mengganggu orang, tapi dia menyukai kita dan dia nak menjadi dampingan kita. Kalau dia dampingan, kalau dia orang kata kirakan dah jadi macam secret lover in the unseen force pula. Astaghfirullah. Apa tak kuat secret lover, kau dah unseen force, nak jadi secret lover pula. Suami orang pula lagi. Dan akhirnya, dia panggil Pak Raden bantukan. Pak Raden cakap apa tahu? Benda halus ni dah ikut kau, kadang-kadang kau duduk. Pak Raden nak cakap siapa Kalau ada tong sampah, kalau tempat-tempat gini, memang benda-benda halus kotor kan dia suka cari. Lagi kalau ada pokok-pokok besar. Jadi Pak Raden buangkan halus tu, yang selalu benda tu yang ikut setiap malam, jadi buat satu ilmiah, dan akhirnya kes kronik selesai settle. Itu sajalah. Assalamualaikum. Ria 897. Ria 897 FM, the original trendsetter. Frekuensi paling hip 8